Semua hadirin dijemput untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tumbuh menyelah di hujung muara, bunga kemboja dibuat juara. Lafaz bismillah, pembuka bicara. Ucapan al-Ulwan saya mulakan. Jajaran mengkudu di selang bidara, di celah angsana meredup di hutan. Pemanis kata, pembuka bicara, majlis gilang pemilang kita raikan. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Muhammad Fikri bin Ma'arifin, Guru Penungkanan Pentadbiran Encik Muhammad Asraf bin Ibrahim, Guru Penungkanan Hal Ehwal Murid Encik Abdullah Amri bin Mansur, Guru Penungkanan Core Curriculum Encik Abu Nisa bin Ismail, rakan-rakan guru, murid-murid seterusnya, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat ilahi kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis Hari Apresiasi Pendidikan peringkat sekolah kebangsaan LKTP 14 bagi sesi akademik tahun 2023-2024. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Hari Apresiasi Pendidikan merupakan satu program bagi menghargai murid-murid yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Kecemerlangan murid mencerminkan perkembangan serta kemajuan sekolah dalam melahirkan modal insan dan seterusnya membuktikan sekolah adalah sebagai satu institusi pendidikan yang berwibawa. Sutera bersulam indah buatan untuk dipakai di hari mulia. Doa dipanjatkan, mohon keberkatan, semoga Yang Esa mencurahkan kurnia bagi memberkati majlis kita pada pagi hari ini. Dengan segala takzimnya dipersilakan Al-Fadil Ustaz Abdullah Amri bin Mansur selaku Guru Penungkanan Hal Ehwal Murid SK LKTP JG14 untuk memimpin bacaan doa. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami ya Allah, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam hari apresiasi pendidikan Sekolah Kebangsaan LKTP Jangka 14 sesi akademik
2024 ini ya Allah. Ya Allah, ya fa'alul lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahim ya Allah. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu ya Allah. Tidak juga lupa kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini ya Allah. Di saat ini juga kami merafakkan tangan kehambaan dengan penuh rasa kehinaan ya Allah, mengharapkan ihsan-Mu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang akademik maupun aspek sasiah pembinaan insan, dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam berbagai bidang pada masa-masa yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'al lima yurid. Jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dalam arti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur ya Allah. Semoga majlis kami ini menjadi pemangkin dan sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan mengembeling tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Amril bin Mansur selaku Guru Perlengkanan Hal Ehwal Murid SK LKTP Jeng ke-14. Mudah-mudahan majlis kita dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, ucapan GP hajatnya kami. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Fikri bin Ma'rifin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan LKTP ke-14, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Hari Apresiasi Pendidikan Sekolah Kebangsaan LKTP ke-14 bagi sesi akademik tahun 2023-2024 pada pagi ini. Dipersilakan. Cikgu Muhammad Syahri serta Puan Siti Naim Zubaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Cikgu Abu Nisa bin Ismail GPK Co-Curriculum, Cikgu Muhammad Asral bin Ibrahim GPK Pentadbiran, Ustaz Abdullah Amril bin Mansur GPK HEM, Encik Zali NYDP PIBG,
guru-guru, AJK PIBG, ibu bapa serta murid-murid yang kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi atas limpah kurnianya kita dapat mengadakan majlis yang gilang gemilang dengan nama Hari Apresiasi Pendidikan Sesi Akademik 2023-2024. Tahniah kepada Barisan Kepimpinan Unit Co-Curriculum di bawah penyelarasan Puan Siti Romahizan bin Malkan kerana berjaya untuk mengadakan majlis yang memang sama tahun kita adakan bagi tujuan meraihkan kejayaan anak-anak perempuan dalam bidang akademik ataupun kurikulum seperti yang dinyatakan oleh Puan Pengurusi Majlis sebentar tadi. Terima kasih juga yang terhingga kepada Barisan Kepimpinan SK juga 14, guru-guru dan juga AJK PIBG serta ibu bapa yang sama-sama mendukung akan kejayaan majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Dan saya amat berbesar hati buat calon kalinya pada tahun ini saya diberi penghormatan selaku guru besar dan merasmikan program kita ataupun majlis kita pada hari ini. Seperti saya dimaklumkan bahawa keputusan diambil untuk guru besar merasmikan majlis ini adalah atas beberapa faktor. Yang pertama mungkin kelewatan kita merancang, sebab kalau kita nak ambil orang luar ataupun perasmi dari luar, yang pertama dia terikat dengan pemerintah kita sekarang dan juga terikat dengan peraturan permohonan mesti sebelum ataupun sebulan lebih awal daripada majlis yang ada kan. Baik tuan-puan yang hadirin sekalian, hari ini kita bersama-sama merayakan kejayaan dan usaha gigih anak-anak tuan-puan dalam bidang akademik dan juga kurikulum. Dan anugerah yang bakal diterima oleh murid-murid adalah menunjukkan atau memberikan kepada pelajar-pelajar yang menunjukkan peningkatan, menunjukkan kesungguhan, menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam pendidikan dan juga kurikulum. Sekalian tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang bakal menerima anugerah pada hari ini dan juga kepada yang masih belum atau tak dapat menerima, teruskan usaha anda untuk tahun-tahun mendatang. Okey, tahniah kepada kemudian. Sila beri tepukan gemuruh untuk diri awak sendiri. Seperti yang tuan-tuan saya maklum bahawa anugerah ini kita bahagi kepada kategori daripada kecamaran akademik, daripada kehadiran, juga anugerah untuk murid-murid yang ditugaskan untuk mengawal kawan-kawan diri yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas perpustakaan, pengawas bilik pos, rakan sebaya dan lain-lain lagi. Jadi pihak sekolah berasa berbesar hati untuk meraihkan kejayaan juga kenyamanan yang ditunjukkan oleh anak-anak tuan-puan sepanjang tahun sesi perusahaan tahun ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seperti mana yang kita maklum bahawa era pendidikan pada tahun ini adalah pendidikan yang mencabar, terutamanya untuk anak-anak kita yang patutnya terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Tanamkan semangat
untuk berjaya, terutama di kalangan anak murid yang akan meninggalkan tahun ataupun sekolah rendah yang akan melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. Teruskan usaha anda untuk mencapai kejayaan. Dan yang penting, pilihlah kawan yang boleh memberi inspirasi, yang boleh mendorong anak-anak untuk terus belajar. Kepada ibu bapa, diharapkan dapat sama-sama memantau, melihat perkembangan anak-anak tuan-puan dalam pendidikan, terutamanya dalam melakukan kerja buat ataupun kerja rumah yang disuruh oleh guru-guru. Pastikan anak-anak tuan-puan dapat menyelesaikan segala kerja yang diberi oleh guru-guru sebelum hadir ke sekolah pada keesokan harinya. Juga ibu bapa sekalian, pihak sekolah mohon kerjasama untuk tuan-puan memberi perhatian kepada pencapaian anak-anak tuan-puan dalam setiap penilaian. Nak kata peperiksaan, tak ada dah peperiksaan sekarang tu ya. Penilaian yang diberikan kepada anak puan, cuba tengok perkembangan dia. Sekiranya ada masalah kepada perkembangan diri anak-anak tuan-puan dari segi pembelajaran, boleh datang ke sekolah berjumpa dengan guru-guru. Namun seperti biasa, peraturan tetap ada di sekolah. Sekiranya tuan-puan ingin berjumpa dengan guru-guru, walau apa masalah pun, sila lapor diri ke pejabat terlebih dahulu sebelum saya membenarkan tuan-puan untuk berjumpa dengan ibu bapa sekalian. Ini adalah bagi mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini ya tuan. Perkara-perkara yang mungkin boleh menimbulkan masalah kepada pihak tuan dan juga kepada masalah kepada pihak guru. Suka saya nyatakan bahawa selain daripada akademik, hari ini juga kita ada satu anugerah. Anugerah yang diberikan kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid yang hadir sepanjang tahun. Hadir setiap hari sepanjang tahun. Jadi kalau kita lihat, daripada 298 orang murid, hanya ada lebih kurang lebih kurang, memang tepat jumlahnya tuan, 6 orang daripada 298 orang murid yang hadir ke sekolah setiap hari. Kalau dari segi 100, kita ada lebih kurang 1 hingga 2% saja yang hadir tuan. Jadi di sinilah saya meminta peranan sama daripada ibu bapa untuk memastikan kehadiran anak-anak tuan-puan ke sekolah. Sebab suka saya ingatkan, dengan kehadiran yang merosot, anak-anak tuan-puan tak akan dapat mengikuti pembelajaran dengan sempurna. Jadi saya ingatkan, minta kerjasama ibu bapa, tolong pastikan anak-anak tuan-puan hadir ke sekolah setiap hari. Dan kalau tak hadir itu, maklumkan kepada guru kelas. Pastikan mereka hadir ya tuan-puan. Dan untuk tuan-puan juga, kehadiran ke sekolah ada merupakan satu KPI pihak sekolah. Untuk tahun 2024, kita mensasarkan peratus kehadiran melebihi 93% setiap bulan. Yang ada sekarang kita tak mencapai lagi 90% ya Ustaz. Saya bertanya kepada HEM saya yang menguruskan hal kehadiran murid. Untuk tahun ini kita tak mencapai 90% lagi kehadiran penuh. Walaupun target asal kita adalah 100%, tapi kita kurangkan kepada 93%, insyaAllah. Dengan kerjasama yang diberikan oleh tuan-puan, anak-anak tuan-puan perlu hadir ke sekolah.
Dan kalau kita dengar sekarang pun ada kes di mana anak-anak mengambil handset mak ayah, menyatakan diri sebab apa tak hadir. Bukan ibu bapa yang mengatakan anak tak hadir, tapi anak-anak sendiri kata. Anak-anak pegang handset mak ayah, beritahu sekolah tidak hadir kerana masalah itu, masalah ini. Dan suka saya katakan bahawa sekarang kita bukannya berada di era COVID lagi sebenarnya. Era COVID yang memastikan anak puan sakit sikit tak perlu hadir, sakit sikit tak perlu hadir. Sekarang ni pastikan anak-anak tuan-puan perlu hadir. Jadi sama-samalah kita letakkan KPI kita, khususnya dalam mencapai target kehadiran murid ke sekolah. Begitu juga dengan perkembangan kurikulum, perkembangan pembelajaran akademik anak-anak tuan-puan. Tolong pastikan anak-anak tuan-puan boleh membaca. Dan saya harap pada tahun 2024 nanti akan berkurangnya jumlah murid-murid yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak kenal huruf. Dan suka saya nyatakan bahawa pada permulaan tahun 2024 ini kita ada lebih kurang 11 orang murid yang diletakkan ke dalam kelas pemulihan. Diletakkan ke dalam kelas pemulihan dengan anggaran 4% lebih. 11 daripada 298. Ya. Tak maaf, saya bercakap panjang sikit hari ini sebab YDP kita tak bercakap. Jadi saya ambil slot PIBG untuk anak, untuk bercakap sedikit berkaitan dengan perkembangan anak-anak perempuan. Dari segi akademik tadi, tolong beri perhatian yang 11 orang tadi dan yang lain-lain. Itu tak masuk yang baca merangkak, yang hanya membaca tapi tak tahu apa yang dibaca, membaca lancar tapi tak tahu apa makna yang dibaca. Jadi dari segi sini saya sekali lagi perlu kerjasama daripada semua ibu bapa untuk sama-sama memberi perhatian kepada pembelajaran anak-anak tuan-puan. Dan suka saya maklumkan bahawa daripada 11 orang murid yang saya kata beritahu tadi yang tidak dapat menguasai kemahiran, alasan yang sama biasanya diberikan, iaitu tak belajar di rumah, hanya belajar sekolah saja. Anak-anak tuan-puan kebanyakannya tidak ulang kaji pelajaran. Jadi saya ingatkan bahawa sepanjang cuti kita ada cuti sebulan pada memulai hari Jumaat sehinggalah ke 11 hari bulan 3. Saya harap tuan-puan dapatlah memberikan kerjasama dalam memastikan anak tuan-puan belajar di rumah. Dan untuk tuan-tuan pun salah satu sebab kenapa buku teks kita bagi awal sebelum bermulanya sesi persoalan adalah untuk beri ruang dan peluang kepada anak tuan-puan belajar sendiri di rumah. Itu tujuannya buku teks yang kita berikan lebih awal kepada anak-anak tuan-puan. Jadi tak ada alasan sebab apa tak wajar bercuti, sebab tak ada buku teks. Ya? Tuan-puan sekalian, seterusnya dalam meraihkan kejayaan anak-anak tuan-puan pada hari ini, kita harus terus memuliakan semangat kecemerlangan. Ini dengan semangat kecemerlangan yang ditunjukkan oleh anak-anak tuan-puan, dan semoga ianya akan menjadilah batu loncatan
menjadi pembakar semangat kepada anak tuan-puan untuk terus belajar, untuk terus menunjukkan prestasi yang cemerlang, untuk terus menunjukkan kejayaan-kejayaan di masa-masa hadapan. Jadi kita sebagai ibu bapa perlulah sama-sama menyokong segala usaha dan memberi bantuan sepenuhnya kepada anak-anak tuan-puan. Dan dalam majlis ini juga saya suka menyatakan bahawa seperti makluman yang diberikan oleh YBM kita, Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita, bahawa mulai sesi 2024 anak tuan-puan dikendaki memakai pakaian yang telah ditetapkan. Jadi setakat ini kita masih menunggu arahan seterusnya. Cuma yang seperti arahan malam awal, bahawa anak tuan-puan dikendaki memakai pakaian seragam sekolah selama 2 hari. Ini khusus untuk tahap 2. Kemudian pakaian PJ seperti yang dipakai ini selama 2 hari, dan sehari untuk pakaian co-curriculum. Pakaian untuk aktiviti co-curriculum sama ada TKRS ataupun pengakap. Dan suka saya nyatakan, suka saya mengingatkan ibu bapa agar seboleh-bolehnya sediakanlah pakaian co-curriculum anak-anak tuan-puan mengikut unit-unit yang ditetapkan. Kalau anak tuan-puan memakai dari TKRS, sila pakai pakaian TKRS. Yang pengakap, sila pakai pakaian pengakap, terutamanya pada hari Rabu, hari aktiviti co-curriculum kita. Tuan-puan dan hadirin, tak adil untuk saya cakap kepada mak ayah atau mereka sekalian, dan untuk guru-guru, sekalon tahniah dan terima kasih atas khidmat yang tuan-tuan berikan dalam menjayakan ataupun mendidik anak-anak didik kita. Walaupun kita tahu siapalah guru tanpa murid, dan kita terbalikkan situ, siapalah murid tanpa guru. Jadi selaras yang dikatakan oleh Puan Pengerusi Majlis pada hari ini, yang majlis ini diadakan khasnya untuk meraihkan kejayaan anak-anak tuan-puan dalam akademik ataupun kurikulum. Kami pihak mentadbir SK-14 mengambil inisiatif untuk menegrahkan kepada guru-guru yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam pentadbiran, dalam perjalanan kurikulum, dalam perjalanan co-kurikulum, dan juga untuk perjalanan unit HEM Bina Insan. Anugerah yang diberikan kepada guru-guru bukan berarti memilih kasih, tapi kami memilih yang terbaik antara guru-guru yang baik-baik belaka. InsyaAllah target pentadbir bahawa dalam masa 2-3 tahun akan datang, SK-14 melahirkan guru-guru yang terbaik. Berarti kita ada 30 orang guru, 30 orang guru yang terbaik, sehingga menyukarkan pentadbir untuk memilih anugerah apa yang kita berikan, yang patut kita berikan kepada guru-guru sekalian. Kalau biasanya kita anggap kita bagi daripada perak kepada emas, bila semua guru dah menjadi bertaraf emas, maka kita cari pula kalangan yang terbaik pada emas-emas itu, mungkin Permata Intan. InsyaAllah itu target pentadbir sekolah. Di samping melahirkan murid-murid yang menunjukkan bakat yang cemerlang, menunjukkan kejayaan dalam akademik, kita juga cuba melahirkan guru-guru yang menunjukkan komitmen yang penuh
untuk kejayaan murid-murid sekalian. Sebagai akhirnya, sekali lagi ucapan tahniah dan terima kasih atas kejayaan UNESCO telah menjayakan Hari Apresiasi Pendidikan sesi akademik 2023-2024. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang beri sokongan kepada majlis-majlis yang dijalankan, terutamanya dari segi kewangan dan sebagainya. Dan terima kasih tahniah kepada murid-murid yang berjaya. Sebagai akhirnya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Hari Apresiasi Pendidikan sesi akademik 2023-2024 bagi SKLKTP yang ke-14. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Encik Muhammad Fikri bin Arifin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan LKTP ke-14, kerana kesudian Tuan Guru Besar memberikan ucapan. Seterusnya, merasmikan majlis kita pada pagi ini. Majlis mengalurkan kehadiran NYDP PIBG Sekolah Kebangsaan LKTP ke-14 Encik Muhammad Zazali bin Mukhtar ke majlis kita pada pagi ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan, agenda beralih atau cara berganti. Menanti di haluan kiri ialah santapan mata dan halua telinga yang berkonsepkan nyanyian dan gerakan yang akan dipersembahkan oleh wakil murid tahun 6 lelaki SKLKTP yang ke-14. Persembahan yang berkonsepkan mulia merupakan satu persembahan kebudayaan yang cukup terkenal di negeri Pulau Pinang. Tanpa membuang masa lagi, dengan itu dipersilakan. Sila datang ke Pulau Pinang, naik diri ayah dan tenang. Jambatannya indah terbentang, menyambut tamu yang datang. Kami mengucapkan semua, selamatlah datang. Pulau Pinang diberi nama, rakyatnya berbilang bangsa. Jangan fikir lama-lama, datang dengan keluarga.
dipersembahkan kepada wakil murid tahun 6 lelaki SK LKDP 13 di atas persembahan yang cukup menarik sementara sehari tadi. Kumpulan tersebut adalah bimbingan dari Encik Muhammad Fadil bin Ahmad Elayasani dan Encik Muhammad Isyari bin Mat Arif. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kecemerlangan yang dicipta adalah hasil daripada usaha gigih yang berterusan. Usaha yang tidak mengenal arti jemu pasti membuahkan kejayaan dan kecemerlangan. Oleh itu, murid-murid yang berjaya sepatutnya diberi penghargaan. Semoga ia akan menjadi pencetus semangat untuk terus berjaya dalam mengejar apa yang diimpikan. Oleh itu, majlis dengan ini diteruskan dengan penyampaian hadiah anugerah pencapaian PBD bagi sesi akademik tahun 2023-2024. Baiklah, bagi menyempurnakan majlis tersebut, dengan ini menjemput yang dihormati Encik Muhammad Sazali bin Mokhtar, Naib yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan LTB 14, diiringi oleh Ustaz Muhammad Jamil bin Ahmad, Setiausaha PIBG Sekolah Kebangsaan LTB 14 bagi tahun 2023 untuk menyempurnakan majlis penyampaian tersebut. Dipersilakan. Anugerah pencapaian PBD bagi tahun 1 dipersilakan.
Anugerah Pencapaian PBD tahun 3.
Anugerah Pencapaian PBD tahun 4.
Anugerah Pencapaian PBD tahun 5. Anugerah Pencapaian PBD tahun 6. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang dihormati Jemaah Sazali Pemaftar. Nah, ini betul PBD Sekolah Bahasa Anak 2014 dirinya oleh Ustaz Muhammad Jamil Ahmad, Setiausaha PBD Sekolah Bahasa Anak 2014 di atas penyampaian hadiah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis akan diteruskan lagi dengan pencapaian hadiah seterusnya. Untuk itu,
Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang dihormati Encik Muhammad Asrar bin Ibrahim, Guru Perlokaran Pentadbiran SK LKTB Jam ke-14, diiringi oleh Puan Azizah binti Arsad, Pengurusi KJKT SK LKTB Jam ke-14. Dengan ini dipersilakan. Anugerah peningkatan prestasi dipersilakan Muhammad Yusuf Omar dari kelas 1 Cemerlang. binti Muhammad Fizri. Dari kelas 1 cerdas, Muhammad Aus Ramadan bin Muhammad Yusuf. Nur Fakihah Az-Zahra binti Syazali. Seterusnya dari kelas 2 Cemerlang, Muhammad Adam bin Suhaimi. Ainur Uzma binti Ahmad Sobri. Dari kelas 2 cerdas, Ahmad Afif Iman bin Izam. Nur Amri Safia binti Hazrul Mizi. Dari kelas 3 Cemerlang, Muhammad Afif Amsyar bin Mazaidan. Nur Arifah Fitriah binti Ahmad Fadri. Dari kelas 3 cerdas, Muhammad Hazi Ikhwan bin Muhammad Baziruddin. Nur Adilia Kaisara binti Muhammad Azhar. Dari kelas 4 Cemerlang, Muhammad Izdihar bin Imra Muzaffar. Dari kelas 5 Cemerlang, Adam Muhaimin. Alisha Irdarina binti Muhammad Nur Izzam.
Dari kelas 5 cerdas, Muhammad Akmal Harith bin Zaini. Nur Syafia Umaira binti Muhammad Azhar. Dari kelas 6 Cemerlang, Muhammad Nazif Ifwan bin Muhammad Nur Fazli. Nur Adriana Badrisha binti Sanadi. Dari kelas 6 cerdas, Muhammad Amirul Irfan bin Ala Amin. Dan Nurin Hurin binti Abdul Rashid. Seterusnya adalah anugerah peningkatan prestasi Jacob. Dipersilakan untuk satu cemerlang Muhammad Niaz Zuhair bin Muhammad Fazli. Satu cerdas Aisyah Zara binti Anwar. Dua cemerlang Adra Adriana Najwa binti Muhammad Azwan. Dua cerdas Nur Aina Mardiana binti Zaini. Selanjutnya empat cemerlang Abdul Faris Muhaimin bin Abdul Aziz. Lima cemerlang Muhammad Akbar Hakim bin Izairil Aziz. Lima cerdas Nur Aina Safia binti Muhammad Saiful. Enam cemerlang Muhammad Ali Zufar bin Muhammad Fazli. Dan enam cerdas Nur Asli Farah binti Nasir. Seterusnya bagi anugerah peningkatan prestasi pemulihan khas, dipersilakan dari kelas 2 cerdas Nur Ain Daniah binti Zaid.
Dan dari kelas 2 cemerlang, dipersilakan Damia Kasara binti Juhan. Terima kasih kepada yang dihormati Encik Muhammad Asrar bin Ibrahim, Guru Perlengkapan Pentadbiran SK LKTP ke-14, yang diiringi oleh Puan Azizah binti Arsad, Pengurusi KCKT SK LKTP ke-14 di atas penyampaian hadiah sebentar sekali tadi. Hadirin sekalian, seterusnya adalah penyampaian hadiah bagi anugerah mata pelajaran terbaik. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Encik Muhammad Fikri bin Arifin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan LKTP 14, didampingi oleh Ustaz Abdullah Amri bin Mansur, Guru Perlengkapan Hatta Murid Sekolah Kebangsaan LKTP 14, untuk menyempurnakan majlis penyampaian tersebut. Dipersilakan. Baiklah, bagi mata pelajaran terbaik tahun 1 dipersilakan Muhammad Azam Islam bin Firdaus. Mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu, Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Nur Salsabila binti Muhammad Yusiza. Mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris dan Pendidikan Islam. Nur Syaza Nazifa binti Muhammad Syariza. Mata pelajaran terbaik bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Pendidikan Seni Visual. Ahmad Zulkarnain bin Muhammad Firdaus. Mata pelajaran terbaik bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Nurdania Erina binti Muhammad Syarul Zaidi. Mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris dan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Kisha Kaisara binti Khairul Azhar. Mata pelajaran terbaik Matematik. Aisyah Azwina binti Muhammad Khairul Anwar. Mata pelajaran terbaik Bahasa Arab. Muhammad Ali Sufyan bin Muhammad Saiful. Mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Nur Afifah Rafanda binti Abdul Majid. Mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Seterusnya, mata pelajaran terbaik bagi tahun 2.
Dipersilakan Ahlam Wafi bin Muhammad Nizam, mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Jannatul Wania binti Jalaluddin, mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Islam. Seterusnya Nora Aina Mardiana binti Zaini, mata pelajaran terbaik bagi Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni Visual. Seterusnya Muhammad Adam Haris bin Zahari, mata pelajaran terbaik bagi Sains dan Bahasa Arab. Salsabila Qurratul Ain binti Asli, mata pelajaran terbaik Matematik. Seterusnya Amal Zaskia binti Muhammad Sazali, mata pelajaran terbaik Pendidikan Islam. Mikaila binti Muhammad Nasuha, mata pelajaran terbaik Bahasa Arab. Dan Shasfira binti Zakimi, mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Seterusnya mata pelajaran terbaik bagi tahun 3 dipersilakan Muhammad Atik Rizki bin Nasruddin, mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu, Matematik dan Sains. Haris Aiman bin Muhammad Al-Kausar, mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Aina Izara binti Muhammad Nuriza, mata pelajaran terbaik Pendidikan Islam. Aulia Khairil Kadria binti Nur Syarumizam, mata pelajaran terbaik Pendidikan Islam. Muhammad Ahmad Islam bin Firdaus, mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan. Muhammad Akram Nazhan bin Muhammad Nizam, mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual. Muhammad Afiq Amirul bin Khairi, mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual. Dan Sami Yusuf bin Nur Azman, mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual. Seterusnya adalah mata pelajaran terbaik bagi tahun 4. Dipersilakan Ahmad Khalid Wafi bin Zulkifli,
mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah. Seterusnya Salman Nasrullah bin Muhammad Syukri, mata pelajaran terbaik Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta reka bentuk dan teknologi. Nur Alia Zahra binti Zamarul, mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris. Muhammad Izhafi bin Maruzki, mata pelajaran terbaik Sains. Dan Nur Damia Adelina binti Muhammad Zahiran, mata pelajaran terbaik bagi pendidikan seni visual. Seterusnya, mata pelajaran terbaik bagi tahun 5. Dipersilakan Hana Irtiah binti Za'bar, mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris dan reka bentuk teknologi. Muhammad Hafiz Asma'an bin Muhammad Asrar, mata pelajaran terbaik Matematik dan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Muhammad Rifki Zulfaiz bin Muhammad Arif, mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu. Nazar Syafi'i bin Muhammad Afran Syafiq, mata pelajaran terbaik Pendidikan Islam. Putra Muhammad Ashraf bin Ali Yasa, mata pelajaran terbaik Sejarah. Jannatul Ilmani binti Janisam, mata pelajaran terbaik Bahasa Arab. Muhammad Faris Amsyar bin Syazali, mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Muhammad Irfan Zikri bin Muhammad Razzaini, mata pelajaran terbaik Sains. Nur Hilana Amira binti Muhammad Firdaus, mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual. Nur Khaira Anika binti Hambali, mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatan. Putra Haris Andrian bin Syarul Azhar, mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual. Seterusnya, mata pelajaran terbaik bagi tahun 6. Dipersilakan Jawhar Rai Fikri bin Jalaluddin, mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah dan Bahasa Arab. Seterusnya, Muhammad Syahir Adli bin Muhammad Aidil, mata pelajaran terbaik Pendidikan Islam dan reka bentuk teknologi.
Nur Sorfina Adawiyah binti Zul Azri, mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Pendidikan Seni Visual. Widan Amni binti Nur Azman, mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan serta Pendidikan Seni Visual. Dan Nur Haninda Aulia binti Muhammad Najib, mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Fikri bin Arifin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Negeri ke-14, yang diiringi oleh Ustaz Abdullah Amri bin Mansur, Guru Penerkanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Negeri ke-14, di atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, majlis akan berhenti seketika bagi memberi ruang kepada semua murid dan guru untuk berehat. Oleh itu, majlis akan kembali semula pada pukul 10.45 pagi. Majlis dengan ini bersurai seketika.